Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Syuhada binti Napri dan saya merupakan Ketua Kumpulan bagi Kumpulan I, dan kumpulan kami akan membentangkan dua isu perhubungan awam. Yang pertama ialah isu reputasi jenama dan yang kedua ialah isu krisis makanan bagi dua organisasi iaitu McDonald dan juga Nestle. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Azwina binti Sabilin akan membentangkan bahagian pengenalan isu ini. Perhubungan awam penting dalam membentuk dan memulihkan reputasi sesebuah organisasi. Isu sensitif seperti konflik politik, agama dan kemanusiaan memberikan cabaran besar kepada organisasi. Dua jenama yang terkesan adalah McDonald Malaysia dan juga Nestle Malaysia. Krisis ini berlaku akibat kempen boikot pengguna Malaysia berikutan konflik Israel-Palestin pada tahun 2023 dan juga 2024. Seterusnya, latar belakang McDonald Malaysia. McDonald ditubuhkan di Amerika Syarikat pada tahun 1940 dan lebih daripada 40,000 cawangan global. Di Malaysia, McDonald dikendalikan oleh Gerbang Alaf Restaurants dan Berhad dan 100% milik Muslim tempatan. McDonald beroperasi secara franchise tetapi sering dikaitkan dengan McDonald's Global. Selain itu, McDonald juga sering terpalit isu geopolitik yang memberi kesan kepada reputasi jenama. Seterusnya, latar belakang Nestle Malaysia. Nestle Global berasal daripada Switzerland yang ditubuhkan pada tahun 1866. Nestle Malaysia mula beroperasi sejak 1912 dan menawarkan lebih daripada 500 produk. Jenama kukuh dalam pasaran tempatan dengan sejarah yang panjang. Selain itu, Nestle juga dihubungkan secara langsung dengan syarikat induk global dan juga sering terlibat dalam isu reputasi apabila berlaku konflik kemanusiaan. Seterusnya, puncak krisis reputasi. Boikot berlaku kerana desakan pengguna Muslim terhadap jenama yang dilihat tidak menyatakan pendirian tegas terhadap Israel. Platform media sosial juga memainkan peranan besar dalam menyebarkan kempen boikot. Bagi tindakan McDonald Malaysia, mereka menafikan bahawa mereka berkaitan dengan McDonald Israel. McDonald Malaysia juga menegaskan mereka merupakan entiti berasingan dan milik Muslim tempatan 100%. McDonald Malaysia juga telah menyumbangkan RM1 juta ke tabung kemanusiaan Palestin. Namun, persepsi negatif masih berleluasa di kalangan pengguna. Tindakan Nestle Malaysia. Nestle tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung konflik ini. Mereka hanya mengemaskini laman web seperti produk Nestle diperoleh daripada sumber tempatan. Nestle juga menggunakan pendekatan komunikasi pasif dan tindakan ini menimbulkan kekecewaan pengguna dan jangkaan prestasi kewangan mereka menurun. Kesimpulan umum bagi pengenalan ini adalah krisis ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi korporat yang berani, telus dan juga beretika. Strategi PR yang proaktif dan sensitif kepada nilai masyarakat adalah amat penting. Ketulusan dan tanggungjawab sosial perlu ditonjolkan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan awam. Seterusnya, strategi PR dan reaksi pihak berkepentingan. Bagi syarikat McDonald, isu kempen boikot, McDonald dengan segera mengeluarkan kenyataan rasmi menafikan sebarang penglibatan dalam menyokong tindakan McD Israel dan menegaskan bahawa tindakan tersebut secara individu dan tidak boleh dianggap sebagai tindakan global. Malah McDonald Malaysia juga menyumbang kepada tabung kemanusiaan Palestin yang dilancarkan di bawah Jabatan Perdana Menteri sebanyak 1 juta. Bagi isu keselamatan makanan pula, McD berhadapan cabaran apabila berlaku insiden jangkitan E. coli di Amerika Syarikat pada tahun 2024. Burger jenis Quarter Pounder McD tercemar sehingga mencetuskan lebih 75 kes jangkitan dan McD bertindak segera dengan menarik balik semua produk yang terjejas serta menjalankan siasatan mendalam dan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa seperti FDA dan juga CDC bagi memperketat pemantauan kualiti bahan serta memulihkan reputasi. Seterusnya, syarikat PR bagi syarikat Nestle pula. Bagi isu kempen boikot, Nestle Malaysia dilihat memilih untuk menunjukkan penjelasan yang neutral. Media sosial maupun website rasmi syarikat
dilihat tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan, mempertahankan atau menyanggah dakwaan serta suarakan sebarang isu yang berkaitan dengan kempen boikot yang dikenakan terhadap syarikat tersebut. Malah, bagi isu keselamatan makanan pula, Nestle melalui kenyataan media menafikan wujudnya amalan double standard dalam formula produk mereka dan menegaskan bahawa semua produk makanan bayi yang ditujukan untuk bayi di bawah 12 bulan tidak mengandungi gula tambahan, selaras dengan garis panduan pemakanan bayi global. Seterusnya, reaksi pihak berkepentingan bagi syarikat McDonald. Isu kempen boikot ni dilihat orang awam khususnya di negara majoriti Muslim melancarkan kempen boikot secara aktif di media sosial dan keadaan ini telah menjejaskan jualan global McD serta pekerja turut berdepan dengan tekanan emosi akibat persepsi awam yang tidak memihak kepada syarikat tersebut. Malah, isu keselamatan makanan pula, jangkitan E. coli yang dikaitkan dengan produk McD mencetuskan reaksi segera daripada pelbagai pihak berkepentingan, khususnya orang awam meluahkan kebimbangan menerusi media sosial menyebabkan reputasi McD terjejas. Malah, media antarabangsa turut melaporkan secara meluas dengan fokus kepada siasatan rasmi pihak berkuasa kesihatan. Malah, badan pengawal selia seperti CDC dan juga FSIS menjalankan siasatan menyeluruh dan mendapati bahawa bawang bukan daging sebagai punca utama pencemaran tersebut. Bagi reaksi pihak berkepentingan syarikat Nestle pula bagi isu kempen boikot, orang awam menunjukkan solidariti melalui kempen boikot di platform media sosial. Nestle tidak mengeluarkan sebarang kenyataan secara langsung terkait isu tersebut dan hanya mengambil pendekatan berdiam diri. Pendekatan pasif ini telah menimbulkan kritikan dalam kalangan pengguna dan perkara ini telah membawa kepada jangkaan penurunan prestasi kewangan syarikat tersebut. Bagi isu keselamatan makanan pula, orang awam mengecam tindakan tersebut dengan mendakwa bahawa Nestle mengamalkan double standard yang menjejaskan kesihatan bayi di negara tersebut. Malah pelbagai liputan yang memaparkan isu ini secara negatif dan menimbulkan persoalan tentang etika pemakanan dan tanggungjawab syarikat. Badan Pengawal Selia FSSAI di India telah memulakan siasatan dan memberi amaran terhadap pelanggaran piawaian pemakanan. Malah, perkara ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelabur terhadap potensi penurunan prestasi pasaran serta gangguan keyakinan pelanggan. Penilaian keberkesanan perhubungan awam dalam isu kempen boikot dapat dilihat dalam syarikat McDonald's di mana mereka berjaya mengambil tindakan segera dengan mengeluarkan kenyataan rasmi menafikan sokongan kepada Israel. Mereka juga memberi sumbangan kepada tabung kemanusiaan Palestin sebanyak RM1 juta. Strategi yang digunakan mencerminkan amalan PR yang berkesan, yaitu bertindak pantas dalam menangani krisis. Manakala syarikat Nestle pula menggunakan strategi pasif, berdiam diri dengan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mempertahankan syarikat. Dan mereka sentiasa mengemaskini media sosial dengan kegiatan kebajikan. Strategi ini dianggap berkesan bagi mengelak salah tafsir, penyebaran berita palsu dan konflik berpanjangan. Keberkesanan perhubungan awam dalam isu keselamatan makanan, syarikat McDonald bertanggung jawab menarik balik semua produk yang terjejas jangkitan E. coli di pasaran. Mereka juga menjalankan siasatan yang mendalam, dan strategi ini dapat meningkatkan kepercayaan orang awam dan menjaga imej syarikat. Bagi syarikat Nestle, mereka menolak dakwaan dengan mengeluarkan kenyataan media rasmi, dan strategi yang digunakan berkesan kerana adanya nilai etika dan berintegriti sekaligus dapat mengurangkan persepsi negatif. Penggunaan teori pemulihan imej dalam isu kempen boikot. McDonald menggunakan strategi penafian dengan mengeluarkan kenyataan rasmi menafikan tuduhan menyokong Israel untuk mengekalkan imej dan kepercayaan pelanggan. Dan kedua, strategi mengurangkan serangan dengan memberi sumbangan kepada tabung Palestin sebagai bukti dan tanggungjawab serta mengurangkan kemarahan masyarakat.
Syarikat Nestle pula menggunakan strategi mengelak tanggung jawab dengan tidak memberi sebarang kenyataan dan memilih berdiam diri untuk mengelakkan salah tafsir dan konflik berpanjangan. Mereka juga menggunakan strategi mengurangkan serangan dengan aktif memuat naik aktiviti kebajikan di media sosial bagi membina semula imej positif syarikat mereka. Penggunaan teori pemulihan imej dalam isu keselamatan makanan pula, McDonald menggunakan strategi tindakan pembetulan dengan menarik balik produk yang terjejas jangkitan E. coli dan menjalankan siasatan mendalam bagi menjaga keselamatan pengguna sekaligus meningkatkan reputasi syarikat. Dan Nestle pula menggunakan strategi penafian dengan menolak dakwaan melalui kenyataan media rasmi yang menegaskan produk susu mereka tidak mengandungi gula tambahan. Dan ini mengekalkan kepercayaan pengguna terhadap jenama mereka. Kekuatan dan kelemahan syarikat. McDonald mempunyai kekuatan peka dan mampu bertindak pantas dalam menyelesaikan suatu isu, mampu menggunakan tekanan awam untuk memperkukuh imej jenama, dan memiliki rangkaian komunikasi yang luas. Dan kelemahan syarikat McDonald's ialah terdedah kepada krisis seperti konflik antara bangsa yang tidak berkaitan secara langsung dengan organisasi tempatan. Manakala Nestle pula mempunyai kekuatan daya tahan yang konsisten dan sering menunjukkan imej yang baik melalui program kebajikan masyarakat tempatan. Dan kelemahan syarikat Nestle ialah sering menggunakan strategi perhubungan awam yang pasif ketika berlakunya suatu krisis. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian analisis perbandingan isu pertama yaitu isu krisis reputasi jenama bagi dua organisasi. Saya mulakan dengan McDonald. Apabila berlakunya kempen boikot ini, McDonald dengan segera membuat tindakan, membuat penjelasan dengan mengeluarkan kenyataan rasmi bahwa mereka tidak menyokong sebarang tindakan daripada Israel dan mengatakan kempen boikot ini tidak adil bagi pekerja-pekerja tempatan. Dan McDonald juga telah menyumbang dan menderma sebanyak 1 juta kepada tabung kemanusiaan Palestin mengikut berita bernama 2024. Nestle pula, mereka lebih mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati, mereka tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi, tetapi mereka mengemas kini bahagian soalan lazim di portal laman web rasmi mereka dengan menyatakan bahawa produk mereka dihasilkan secara tempatan dan juga syarikat ini menentang sebarang keganasan dan menghormati hak asasi manusia. Secara perbandingannya, dapat dilihat bahawa McDonald lebih terbuka dalam menangani isu reputasi jenama ini berbanding Nestle. Tetapi, tidak dapat dinafikan bahawa kempen boikot ini telah memberi implikasi yang ketara kepada kedua-dua organisasi. Dan kesan ini akan dijangka memberi kesan negatif yang berpanjangan kepada reputasi jenama menurut Mulyano dan juga Ronaldo 2025. Seterusnya adalah analisis perbandingan isu keselamatan bagi dua organisasi ini. Yang pertama adalah McDonald. Pada tahun 2024, McDonald telah berhadapan dengan isu keselamatan makanan iaitu adanya wabak E. coli di Amerika Syarikat. Dan setelah berlakunya isu ini, mereka telah membuat permohonan maaf, menarik semula produk yang terlibat, membuat kerjasama dengan FDA iaitu keselamatan makanan, membuat siasatan dan juga memperketatkan pemantauan terhadap kualiti makanan yang mereka guna. Nestle Malaysia juga turut dilanda isu krisis makanan mengenai adanya kandungan gula tambahan dalam produk bayi mereka. Dan Nestle dengan segera menafikan dakwaan tersebut dan mereka membuat tindakan dengan menyediakan laman web khusus mengenai isu tersebut dan adanya penghasilan infografik yang bertajuk Nestle Start Well and Stay Well. Ringkasnya, kedua-dua syarikat ini bertindak pantas dalam menangani isu krisis keselamatan makanan ini. Akan tetapi tindakan mereka, cara mereka menanganinya adalah berbeza. McDonald lebih memberi tumpuan terhadap tindakan segera seperti menarik balik produk dan juga melibatkan pelbagai kerjasama daripada pihak berkuasa. Manakala Nestle Malaysia pula, mereka lebih memberi penjelasan dalam bentuk pendidikan dengan menggunakan infografik untuk menjelaskan kepada pengguna dengan cara yang lebih mudah. Antara amalan dan juga pengajaran yang boleh dipelajari sebagai seorang profesional perhubungan awam korporat, yang pertama adalah ketulusan dan keterbukaan dalam menguruskan sesebuah krisis. Kerana ianya mampu mempengaruhi kepercayaan mereka dan juga mampu mempengaruhi persepsi mereka terhadap organisasi tersebut. Dan kedua adalah kepantasan dalam mengurus isu dan juga memberi maklum balas dengan pantas. Menurut Lestari et al. 2024, kelambatan dalam komunikasi boleh dianggap satu sikap yang tidak bertanggungjawab dan beresiko untuk menimbulkan persepsi negatif.
Yang ketiga, pentingnya penglibatan dan juga kerjasama daripada pelbagai pihak. Hal ini bertujuan untuk meredahkan ketegangan dan juga mengawal isu daripada berterusan menjejaskan reputasi organisasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan strategi komunikasi media yang efektif. Menurut Rachmanier 2024, ketiadaan komunikasi yang efektif akan menyebabkan salah faham, salah tafsir dan memburukkan keadaan. Hasil analisis kedua-dua syarikat yaitu McDonald dan Nestle, mereka menghadapi cabaran untuk mengekalkan reputasi dan kepercayaan semasa menghadapi krisis boikot dan juga isu keselamatan makanan. Dengan itu, teknik komunikasi serta pengurusan krisis sangat mempengaruhi persepsi awam dan juga reaksi pihak berkepentingan. Dengan itu, McDonald bertindak pantas dengan mengeluarkan statement tentang isu boikot dan juga mereka melaksanakan CSR dengan memberi sumbangan kepada tabung kemanusiaan Palestina serta menarik balik produk yang terjejas, menyesat bersama pihak berkuasa dan memperkukuh kawalan kualiti makanan. Manakala Nestle, mereka berhati-hati dengan tidak mengeluarkan kenyataan resmi tentang isu yang mereka hadapi. Malah mereka lebih fokus untuk melaksanakan aktiviti kebajikan di media sosial. Mereka juga menekankan bahwa makanan yang mereka keluarkan itu adalah mematuhi piawaian global, tetapi ini masih kurang berkesan untuk menyelesaikan isu kritikan awam yang berterusan. Cadangan yang sesuai untuk mengelakkan isu ini daripada berlaku pada masa akan datang, sesebuah syarikat mesti bertindak balas awal dengan telus, bertanggung jawab untuk memulihkan imej dan kepercayaan orang ramai. Syarikat juga perlu ada strategi komunikasi krisis yang cepat dan berkesan tepat pada masa dan berpandukan penyelesaian. Latihan kaki tangan secara berkala juga harus penting untuk menghadapi krisis yang akan berlaku, serta memperkukuhkan komunikasi dua hala. Selain itu, menggunakan teknologi pemantauan media sosial dalam masa yang nyata untuk mengesan awal isu yang berlaku dan memberi maklum balas. Seterusnya, mengambil kira sensitiviti masyarakat dan landscape setiap keputusan korporat. Syarikat juga mesti meneruskan aktiviti CSR, bukan hanya menunggu apabila mereka menghadapi krisis. Dengan itu, syarikat yang belajar dan bersedia menghadapi krisis lebih mudah mengekalkan nama baik dan kepercayaan orang ramai.